Okey, topik diskusi kita pada video kali ini iaitu berkaitan dengan kawalan penyakit serangan kulat atau fungi perosak. Di sini kita menggunakan tagline iaitu mencegah lebih baik daripada merawat. Bila kita lihat nutrien pokok itu cukup, pengudaran yang baik dan juga amalan Good Agriculture Practice iaitu GAP, insya-Allah pokok akan sihat. Okey, dalam slide yang kedua ini saya ingin share dengan tuan-tuan dan puan-puan beberapa penyakit yang biasa menyerang tanaman durian kita, iaitu seperti penyakit hawa daun, yang keduanya penyakit kanker batang ataupun bengkak cerana batang, ketiga penyakit akar putih iaitu serangan di bahagian akar, keempat penyakit kulat angin iaitu serangan pada ranting, dan last but not least penyakit karat daun yang jarang-jarang berlaku tetapi ada pokok yang juga terkena. Apakah kesannya akibat serangan penyakit yang saya nyatakan di atas? Pertama, kita lihat mematikan tunas-tunas pucuk baru. Keduanya merencatkan pertumbuhan pokok. Jika serangan serius, berkemungkinan daun akan gugur dan berkemungkinan juga akhirnya pokok akan mati. Serangan ulat pengorek akan menyebabkan kanker batang dan jika tidak dirawat, akhirnya pokok juga akan mati. Tuan-tuan lihat seperti dalam gambar ini, insya-Allah. Sekarang kita mulakan dengan penyakit yang selalu menyerang tanaman durian iaitu penyakit hawa daun yang disebabkan oleh kulat Rhizotonia solani. Penyakit ini selalu berlaku pada musim hujan dan dengan panas di siang hari. Keduanya keadaan pengaliran udara yang tidak baik. Yang ketiganya tanda-tanda serangan awal terdapat bintik-bintik kecil pada daun berair dan berwarna hijau ke kelabuan. Bintik-bintik besar ini akan bertukar warna dari perang tua ke perang muda apabila daun mula mengering dan akan bercantum oleh mycelium. Keempatnya, pucuk-pucuk atau tunas pokok-pokok mengkerepot dan akhirnya akan mengering. Kebiasaannya kadar kematian anak-anak pada anak-anak benih iaitu yang di bawah 2 kaki agak tinggi bila terkena serangan. Pada pokok-pokok besar kita hanya rawat dan kita kalau boleh kita akan buangkan daun-daun yang terkena serangan tersebut, seperti mana kita lihat dalam video di sebelah, iaitu aktiviti di mana kita membuang daun-daun yang terkena serangan oleh hawa daun. Kita kena pasti bahawa tanaman durian kita terkena penyakit serangan hawa daun, maka perlulah kita membuat beberapa kawalan terhadap penyakit tersebut. Pertamanya, kita kena membuat amalan pertanian yang baik iaitu Good Agriculture Practices seperti pemajaan yang cukup, keduanya pengudaran yang baik, dan seterusnya membuat pruning terhadap pokok tersebut. Seterusnya, guna racun kulat bahan aktif iaitu benomil dan juga benzikuran seperti jenama monsirin, entrecol, acurin bersama cuka kayu dan lain-lain. Dos yang patut kita guna iaitu 20 gram untuk 10 liter air. Sumuran setiap minggu selama 2 hingga 4 minggu sehingga pokok kita lihat pulih. Keduanya, lakukan juga sumuran baja folia pisamino acid untuk pertumbuhan pucuk baru supaya dapat memberi dos yang baik atau nutrien cukup dan pokok itu akan pulih seperti sedia kala. Seterusnya, kita lihat penyakit iaitu penyakit kanker batang yang disebabkan oleh kulat Phytophthora palmivora, yang mana kita kena biasa selalu round ataupun pusing kita punya kebun untuk melihat
kesan-kesan kanker batang pokok-pokok kita jika terkena serangan tersebut. Kita kena lihat pertamanya ada spot ataupun kesan hitam dan berair pada batang durian. Keduanya kita lihat bila pokok tu kadang-kadang dia statik ataupun dia terencat lah, tiada pembesaran ataupun tiada pertumbuhan pucuk baru. Dan seterusnya kita lihat daun bila berlakunya tentu daun mula akan menguning, iaitu klorosis, dan juga akhirnya dan daun itu akan mula gugur ke tanah. Itu tanda-tanda lain, iaitu kita lihat pengeluaran bunga dan buah yang banyak pada musim tertentu dan akhirnya pokok akan mati. Apabila kita telah kenal pasti bahawa pokok ataupun tanaman durian kita ini terkena serangan kanker batang, kita perlu membuat kawalan yang kita buat. Iaitu pertamanya kikis dan korek jika perlu untuk keluarkan ulat jika ada. Keduanya kita cuci dengan racun kulat, iaitu Elite, Ridodomil atau racun kulat sesuai, dan setelah kering barulah kita sapu dengan tridressing untuk menghalang serangan kulat daripada luar. Di sini saya highlightkan beberapa video bagaimana untuk kita merawat tanaman durian yang terkena serangan kanker batang, dan kadang-kadang menggunakan injection seperti menggunakan Curayan, dan juga kita menggunakan Elite ataupun Intercol ataupun Ridomil pada pokok durian, dan kita kena kikis, kena cuci betul-betul dan kita sapulah. Ada yang sapu jika serangan tu agak serius, kita perlu gunakan kaedah injection pada pangkal pokok dengan buat 3 pencuru lubang dengan menggunakan drill dan masukkan racun guna tube injection tersebut. Ini kaedah-kaedah yang perlu kita buat, dan lepas itu insya-Allah jangan lupa doa supaya pokok kita sihat kembali insya-Allah. Seterusnya kita pergi kepada penyakit yang ketiga, iaitu penyakit akar putih, iaitu white root disease yang disebabkan oleh kulat Rigidoporus lignosus. Iaitu penyakit ini penyakit yang paling berbisa dan menyerang secara perlahan sebab dia berlaku di dalam tanah. Jika terlambat merawat, pokok akan terbantut dan pucuk akan mati. Sesungguhnya daun pokok akan kehilatan kekuningan, kerdil, terus layu dan mati. Bahagian akar terdapat berbenang, ini kita kalau kita cabut kan, terdapat berbenang putih dan akar tisu ada kesan-kesan peruputan berlaku. Apakah kebalan-kebalan perlu kita buat jika terkena? Pertamanya, jika pokok terkena di peringkat awal, kita kena cabutlah pokok tersebut dan kita buanglah, kita bakar dan kita buang ataupun kita bakar. Dan kita perlu rawatkan tanah dengan racun kulat, bahan aktif seperti hexaconazole ataupun juga propiconazole, juga lain-lain lah. Di sini saya highlightkan beberapa racun kulat yang perlu digunakan untuk kita merawat tanah kita, iaitu menggunakan SKC Envil ataupun AGR Pentazole ataupun Helix, iaitu merupakan jenama perdagangan. Seterusnya kita pergi kepada penyakit kulat ataupun cendawan angin yang disebabkan oleh kulat Corticum salmonicola species. Kita lihat di sini ada kesan mycelium merah dan juga putih pada ranting dan dalam pokok. Berlakulah, kita lihat ada kesan-kesan yang kadang putih dekat ranting ataupun sedikit kemerahan. Jika serangan serius, daun akan mula gugur dan ranting akan mati. Kebiasaannya serangan pada pokok di bawah 6 tahun lah, kebiasaan pengalaman orang yang telah terkena serangan tersebut. Dia biasanya aktif tersebar pada musim hujan yang berlarutan, mana berterusan lah. Dan bila terkena penyakit ini, kita perlu membuat kawalan, iaitu pertamanya kita kena dan tinggalkan itu amalan good agriculture practices, dan kita gunakan racun kulat berkupram seperti copper oxychloride, dan juga kita larutkan racun kulat tersebut dengan sikit air dan sapu pada ranting yang terkena penyakit. Kita juga boleh menggunakan secara semburan dan apakah kaedah yang boleh untuk mengurangkan penyakit tersebut ataupun menghindarkan penyakit tersebut insya-Allah. Berikut adalah beberapa jenis racun kulat yang biasanya kita pakai untuk kita gunakan untuk kita rawat penyakit kulat cendawan angin ini, seperti kita lihat di gambar. Tuan-tuan melihat sendiri insya-Allah, dan benda ni ada di dalam pasaran. Last but not least, iaitu penyakit kerat daun, iaitu penyakit lumut. Biasanya kita panggil disebabkan oleh kulat dinamakan Cyphaloros viacin. Kebiasaannya daun-daun di pangkal yang terkena ni, dan daun yang di pangkal dekat dengan tanah lah,
mudah terkena serangan ini, iaitu berlaku biasanya pada musim hujan dan pengaliran udara yang kurang baik. Bila terkena, seperti gambar yang di sebelahnya, insyaAllah kita akan membuat rawatan atau pengkawalan, iaitu pertama kita guna racun kulat bahan aktif seperti copper oxychloride, seperti jenama keprentol, dan kita gunakan semburan iaitu 16 gram per 10 liter air. Now we come to the end of my presentation. Thank you for your kind watching, and please subscribe. Kepada subscribers channel saya ini, thank you so much for your support, and insyaAllah kita bertemu lagi dalam video-video berkaitan penanaman durian info pertanian anda. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.